Aku kuat melindungi segala rasa, namun bukanlah untuk selamanya. Maafkan jika ku terlalu pasrah, mulai menyerah pada ketentuan dan keadaan. Aku tak sempurna bila sendirian, siang ku getar, malam bercahaya. Perempuan tu masih ada lagi dekat atas. Ada je, aku tinggalkan dia dalam bilik kau. Jomlah, kita pergi makan cepat sikit. Aku malas nak terserempak dengan dia. Kejap, ada call lah. Hello? Assalamualaikum Cik Naufal. Waalaikumsalam. Siapa ni? Ni saya Dina. Saya dah WhatsApp dah nombor telefon baru saya ke Encik Naufal. Cik Naufal tak bacalah tu. Macam ni, nanti kita jumpa boleh? Sebab sekarang ni saya ada hal lah. Okay, bye. Okay, bye. Siapa call? Jutera kat Melaka. Jomlah, aku lupa nak say nombor dia. Ya, I tahu. Tapi boleh tak you sabar sikit? Ir belum balik lagi. Kalau dia balik nanti I bincanglah dengan dia. Pa? Ir. Imelda baru aja call Papa. Dia kata Ir tak nak dia jadi PA Ir. Pa, Ir dah buat keputusan. Ir nak buat fisio tangan Ir ni. Hari remeh macam Imelda tu, Ir malas nak fikir. Dina buat apa tu? Tak ada apalah, Bu. Dina cuma cek social media. Kok ada netizen yang post pasal kerja kosong, kan? Alah, tak payahlah cek kerja lain. Kerja dengan ibu je, Tak apalah, Bu. Dina tak nak tunggu Irfan cari Dina dekat sana. Kalau boleh, Dina nak kerja dekat tempat yang tak ada sangkut paut dengan Dina. Dina nak tak kerja kat resort? Ibu ada kawan yang bisnes resort. Tak payahlah, Bu. Dina okey. Ibu jangan risau. InsyaAllah ada kerja yang sesuai untuk Dina nanti. Ibu macam mana pula? Ibu pergi rumah Wadah, kan? Terlupa nak cakap. Kebetulan Hafizan ada kat sana. Dia salam kat Dina. Dia kata dia banyak kali telefon Dina tapi tak dapat. Nanti Dina telefon dia lah. Dina nak telefon dia? Kenapa, Bu? Bukankah Dina tak nak orang semua tahu yang Dina ada nombor telefon baru? Tak apa kalau Hafizan tahu. Saya minta maaf. Saya tak ada nombor telefon dia. Saya minta maaf sebab kesalahan saya banyak pada Dina, Cat. Tapi sekurang-kurangnya bagi saya peluang untuk saya tebus balik kesalahan saya. Saya rasa dia tak nak diganggu. Elok kalau aku lupakan hasratku nak tebuskan kesalahan, kesilapanku pada dia. Dan dia pun tak tinggal dengan saya. Dia dekat mana sekarang? Saya pun tak tahu. Saya faham perasaanku. Tapi saya lebih memahami hati perasaan adik saya sendiri. Cukup-cukuplah dia diperkotak-katikkan oleh orang macam ku ni. Saya minta maaf, saya banyak kerja. Abang, kalau Dina telefon, tolong bagi tahu Dina yang saya akan buat fisio seperti mana yang Dina nak. Aku nak kau faham, Imelda. Tolonglah. Bagi aku dengan Tengku Irfan sikit masa, boleh tak? Selama ni aku tak pernah merayu pada sesiapa pun kerana Tengku Irfan. Aku merayu pada kau. Tolonglah.
suka. I suka bila Tengku merayu dekat I macam ni. Yelah sebelum ni I jadi PA you marah I, you tengking I. Tapi sekarang I jadi kekasih anak you, bakal menantu you. Boleh pula berubah jadi baik. Aku tak pernah benci kau, Imelda. Aku marah kau masa kau bekerja dengan aku untuk ajar kau, didik kau. Aku marah kau bila kau ada skandal dengan Safwan, sedangkan kau masih tunang Irfan. Okey. I mengaku I salah. Tapi sekarang ni I tak tahu macam mana nak selesaikan masalah I dengan Irfan. Aku akan cuba pujuk dia. Cuma bagi aku sikit masa. You tahu kan I tak suka menunggu. I tak suka buang masa. Bosan. Irfan, dia sedang mengubah fikiran dia. Dia dah mula nak buat fizio. Kalau kita desak dia sangat, dia akan berubah fikiran. Dia anak aku tahulah. Keras kepala dia. Aku janji, Imelda. Bila dia sembuh, aku akan pujuk dia. Percaya. Betul ke ni? Percaya? Aku berjanji, Imelda. Aku janji. Pasal duit, aku tak kisah. Asalkan kau jangan ganggu dia. Pasal duit tu I suka. Tapi kalau boleh jauhkan Luqman tu daripada I tak suka. Saya terpaksa, Luqman. Apa lagi yang saya boleh buat? Awak nak Tengku Ir tahu semua ni? Saya faham situasi Tengku sedang hadapi. Tapi yang saya risau, dia akan terus ambil kesempatan atas Tengku. Dia dah pun ambil kesempatan ke atas saya. Sampai bila Tengku? Awak nak suruh saya buat aduan polis, lepas tu jerat diri saya sendiri? Atau awak nak saya bagi tahu Tengku Ir yang apa yang saya dah buat? Lagilah Tengku Ir marah dengan saya. Silap-silap dia berdendam dengan saya. Awak ingat tak? Perempuan yang selalu dalam kepala dia. Sampai sekarang dia berdendam. Itu satu ugutan pada Tengku. Dan dia akan terus ugut Tengku sampai bila-bila selagi kita tak selesaikan perkara ini. Tengku sanggup hidup di bawah telunjuk seorang perempuan macam Imelda tu. Lepas tu awak nak suruh Imelda serahkan rakaman suara tu pada pihak polis. Supaya dia boleh dakwa saya cuba nak bunuh Tengku Ir. Sebab Tengku Ir adalah pewaris perniagaan arwah ibu dia. Ataupun dia boleh dakwa saya sebab saya cuba nak bunuh dia. Begitu. Macam inilah, Luqman. Buat masa ni, saya terpaksa akur pada Imelda. Apa yang dia nak. Soal RM1 memang dah tak ada harga pada saya. Tapi kesanggupan Tengku Ir nak buat fizio pada tangan dia, itu yang paling berharga pada diri saya. Kalau Idina ada, Idina pun rasa yang keputusan Tengku Ir tu adalah keputusan yang paling tepat, yang paling berharga buat diri dia. Maaf Encik Nafal, jalan jam tadi. Apa? Saya bukan lama pun. So macam mana?
Hai, tiba-tiba menghilang, tukar nombor baru. Hai, habis kecoh semua orang tau. Ni, Tengku Irfan, dia asak-asak saya. Dia syak saya tahu awak kat mana. Encik Nakfal tak bagi tahu Tengku saya dekat mana kan? Awak tak percaya saya ke? Saya ni berpegang pada janji tau. Alhamdulillah, terima kasih Encik Nakfal. Saya cuma tak nak bergaduh dengan Tuan Tengku kalau dia asyik cari saya. Kenapa Encik Nakfal? Encik Nakfal? Encik Nakfal? Encik Nakfal dengar tak cakap saya? Ya, Cik Dina. Cik Dina bercakap dengan saya ke? Aku tak sempurna bila sendirian. Yelah. Awak tahu kan, saya tak suka awak panggil saya Encik Naufal. Sekarang tak boleh lah. Beri saya masa. Lama-lama nanti, okeylah kot. Kot? Ya. Bila saya dah biasa nanti, mungkin saya akan panggil Encik Naufal macam yang Encik Naufal nak. Dah lah. Tak payahlah nak merajuk-rajuk. Rajuklah. Tengah tension ni. Encik Naufal pula nak mainkan saya. Tension apa lagi? Tension lah. Kerja tak dapat lagi. Dina, jom makan. Jom. Bu, Dina dah dapat kerja tau. Ya ke? Alhamdulillah. Itulah sebab Encik Naufal pun banyak tolong Dina. Itu syarikat kawan dia. Encik Bohan namanya. Petang tadi dia terus bawa Dina pergi Tepung Duga. Lepas tu dia cakap bila-bila masa je Dina boleh mula kerja. Melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Saya juga Tengku dekat saya. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Segala cara telah ku coba agar aku bisa tanpa dirimu. Oh, namun semua berbeda. Sulit ku menghapus kenangan bersamamu. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukan diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Oh, hanya rindu. Makanlah aku. Hulurkan tangan Tengku. Kalau aku lepas tangan aku ni, jatuhlah aku. Peganglah tangan saya, Tengku. Aku nak kena buat macam mana? Aku jatuhlah kalau aku lepaskan tali ni. Pegang guna tangan kanan Tengku.
aku! Pegang! Aku ni lumpuh. Kadang-kadang aku cacat. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Hati ini hanya rindu. Ku rindu senyummu. Tak nak makan lah ni. Ida makan dah petang tadi, Mak Tun. Penat je Mak tu masak. Dah lah Tengku dengan Pak Mat ada majlis kat luar. Tentu dia makan kat sana. Mak Tun, kalau Dina ada ni, mesti dia gembira tengok tangan Ir kan, Mak Tun? Dina nak sangat Ir buat fisio. Dina nak tangan Ir ni sembuh macam biasa. Alhamdulillah. Impian Dina tercapai. Sampai hati dia buat Ir macam tu, sepatutnya dia dengar dulu penjelasan Ir tentang Imelda. Sama ada Ir nak setuju atau tidak dengan perancangan papa tu. Dah setahun dah Irfan. Mak tu tak nak Irfan fikirkan tu lagi. Tak semudah itu untuk Ir lupakan Dina. Mak Tun tahu. Mak Tun tak nak Irfan jadi macam dulu. Duduk dalam bilik. Tak nak jumpa orang. Hidup dalam putus asa. Mak Tun serik tengok Irfan macam tu tau. Awak mengucap Irfan, takkanlah hari kamu nak telefon dia. Nombor dia dah tak ada dalam perkhidmatan. Ir akan telefon dia selagi Ir tak jumpa dengan dia, Mak Tun. Ir nak dia tahu yang tangan Ir ni dah sembuh dan apa yang Ir buat sekarang ni untuk dia. Aku rindu engkau, Dina. Kamu telefon ke? Kamu WhatsApp ke? Ha? Ke nombor yang tak ada dalam perkhidmatan tu? Tak rugi ke? Ir akan tetap terus mesej Dina, Mak Tun. Kamu ni kan, hidup kamu dia tak tentu arah. Ha? Dulu kamu dendam pada perempuan yang langgar kamu tu. Sekarang ni, tak tentu arah pasal Dina pula. Telefon siapa tu? Fal. Dia pun satu dah lama tak datang jenguk Ir. Sibuklah tu. Dulu pun sibuk juga. Boleh pula datang. Rindu masakan Mak Tun lah. Lama tak jumpa ayah engkau lah. Ini langsung tak datang. Kawan jenis apa macam tu? Hello, Ir. Apa cerita? Fal. Jom teman aku breakfast. Ir, aku kat Melaka ni. Apa lagi? Pasal projek kat Bandar Baru tu lah. 30% tak siap lagi. Langsung tak datang jenguk aku. Teruk sangat ke? Dina ada telefon kau tak? Tak ada. Kalau ada, aku beritahu kau. Cik Naufal. Nanti aku telefon balik. Okay? Okay, bye. Takkanlah Encik Bohan tak cakap apa-apa dekat Encik Naufal. Mesti dia ada cakap, kan?
Cakap apa tu? Kok dia cakap yang kerja saya ni tak okey ke, saya tak pandai buat kerja ke. Adalah juga. Mesti dia tak puas hati kan dengan kerja saya? Dia cakap terima kasih pada saya sebab rekomenkan awak kerja kat syarikat tu. Dan syarikat tu bertuah sebab punya pekerja macam awak. Ya ke? Tak percayalah. Kalau tak percaya, tak apa. Saya tak paksa pun. Tapi terima kasih tau Encik Nafal. Yalah sebab rekomenkan saya untuk kerja dekat syarikat Encik Borhan. Saya nak tanya sesuatu boleh? Encik Nafal nak tanya apa? Encik Nafal punya pasal nak tanya banyak pun tak apa. Sampai bila awak nak lari daripada Tengku Irfan? Awak tahu kan? Tengku Irfan tak setuju dengan pertunangan dia dengan Imelda. Saya yakin dia masih cintakan awak. Sama ada dia setuju ke tidak, itu urusan dia dengan Imelda. Tapi saya tak nak jadi penghalang hasrat Tengku Iqbal untuk menjodohkan mereka berdua. Tapi dia masih cari awak. Encik Nafal, boleh tak kalau Encik Nafal tak sebut nama Tengku Ir? Sebab awak masih cintakan dia kan? Macam mana Encik Nafal tahu yang saya masih cintakan Tengku Ir? Hebat Encik Nafal. Dapat baca hati dan perasaan saya. Kita dah setahun dah kawan rapat. Dan dalam tempoh tu, awak masih lagi panggil saya Encik Naufal. Itu bermakna awak masih belum boleh menerima saya. Aku tak sempurna bila sendirian. Masuk. Ada apa Tengku? Kali ni saya nak awak cakap jujur dengan saya. Pasal apa tu? Dina. Dina? Ya, Dina. Dia dekat mana sekarang? Saya tak tahu Tengku. Awak berpakat dengan Dina untuk rahsiakan dekat mana dia berada. Tak. Awak berpakat dengan Dina. Setahun saya cari dia. Setahun jiwa saya sengsara. Setahun saya rindukan dia. Awak tak kesiankan saya ke? Saya tahu. Tapi saya minta maaf. Saya tak boleh tolong Tengku. Saya dah rayu dengan semua orang, Melissa. Tolong saya, Melissa. Saya rayu pada awak. Saya rayu dengan awak. Awak kena tolong saya. Bagi tahu saya Dina ada dekat mana sekarang. Saya cuma nak Dina tahu yang tangan saya dah sembuh macam dulu. Tolonglah. Saya tak boleh Tengku. Saya tak tahu. Tak apalah. Kalau Tengku nak pecat saya, Tengku pecatlah. Saya tak kisah. Saya terima. Saya reda. Saya risaulah Tengku. Tadi Ipan balik terus masuk bilik. Sampai sekarang tak keluar-keluar. Tak tahulah dia dah makan ke belum. Ir? Irfan? Tak boleh ke Tengku suruh orang cari Idina tu kat mana? Saya risaulah tengok keadaan Irfan tu. Saya pun risau, Tun. Tun ingat saya tak risau ke? Saya pelik kenapa tiba-tiba dia buat perangai macam ni. Saya tahulah dia marah saya. Tapi takkan sampai bergurau macam ni. Maaflah Tengku. Yang Tengku tak suka Idina tu kenapa? Saya ingatkan Tengku suka tengok Irfan kawan dengan Dina. Susah saya nak cakap, Tun. Saya buat yang terbaik je untuk dia. Itu je yang saya boleh cakap.
Awak janganlah risau sangat, Tun. Lama-lama hilanglah rindu dia tu. Abang cakap senanglah. Dah setahun, bang. Hari-hari dia telefon Dina tu. Sejak kebelakangan, tambah teruk. Kita tengoklah nanti. Sampai bila dia nak cari Dina tu. Lama-lama boringlah dia. Tak mungkin dia dapat lupakan Dina. Irfan tu bukan orang macam tu. Tengok macam mana dia cari orang menyebabkan kemalangan tu. Macam itulah dia cari Dina nanti. Abang tak percaya, abang tengoklah. Pasal perempuan tu lain, Tun. Papa pergi mana, Pak Mat? Jumpa kawan katanya. Pak Mat tak ikut sekali? Tengku suruh Pak Mat berehat. Dia nak drive sendiri. Papa ada bagi tahu tak dia pergi jumpa siapa? Tak pula. Kenapa tak jumpa aku kat pejabat aja, jumpa aku kat sini? Kalau orang tengok nanti, apa pula anggapan orang? Hari ni kan cuti. Macam nak jumpa kat sana? Tunggu je hari Isnin. I tak boleh tunggu dah. I tak sabar nak jumpa you. Rindu dekat you. Tak boleh ke? Bila kau balik? Semalam. Buat apalah kau balik? Aman sikit hidup aku sepanjang kau tak ada. Apa kurangnya kat sana? Bulan-bulan aku hantar duit. Hutang kau pun aku dah selesaikan. Apa lagi yang kau tak puas hati? I balik sebab nak tuntut janji Tengku. Janji apa lagi ni? Ha? Tengku jangan ingat yang I tak tahu tangan A dah sembuh. Sayang kan kalau pada awal dibawa datang fizio tu tak adalah cacat lama sangat kan? Mana selaku yang bawa lama-lama dengan kau ni. Banyak lagi kerja yang aku nak buat. Kau cakap aja apa yang kau nak. Kan I dah cakap, I nak tuntut janji Tengku. Tengku janji dengan I apa? Nak pujuk Ir kahwin dengan I bila tangan dia dah sembuh kan? Terlupa dah janji tu. I dah tunaikan janji I tak nak kacau Ir sepanjang rawatan fizio dia. Jadi sekarang giliran Tengku tunaikan janji Tengku. Ingat Ingat tu. Saya tak tahu macam mana lagi nak bagi tahu yang saya memang sukakan awak. Susah betul nak percaya ya? Saya tak kata saya tak percaya cakap Encik Naufal. Ada tak saya cakap macam tu? Tak ada kan? Habis tu kenapa sampai sekarang masih tak ada apa-apa keputusan? Encik Naufal belum kenal saya lagi. Mungkin bila Encik Naufal dah tahu siapa saya yang sebenarnya, cinta Encik Naufal tu akan berpindah pada orang lain. Apa rahsia awak nak bagi tahu tu? Nanti Encik Naufal tahulah apa rahsianya. Pak. Papa ada sesuatu nak bincang dengan Ir. Pasal Imelda. Ir ingat dah senyap dah pasal Imelda ni, Pak. Rupanya ada lagi. Setahun dah, Pak. Ir malas nak kenang semua tu. Dia sengaja tak nak ganggu Ir. Papa minta dia bagi ruang pada Ir untuk rawat tangan Ir tu. Dia tak boleh salahkan dia. Tak ada sebab Ir nak salahkan Imelda, Pak. Sebab dia tak ada kena-mengena dalam hidup Ir lagi. Ir tunang dia. Papa dah umumkan Ir tunang dia. Semua kawan Papa anggap dia bakal menantu Papa. Papa boleh umumkan semula yang hubungan kami dah putus, Pak. Maaf, Pak. Ir dah tak nak dengar dah pasal Imelda ni. Papa baru balik jumpa dia. Papa dah janji dengan Imelda. Selepas tangan Ir sembuh, Papa akan pujuk Ir untuk terima dia.
Ir tak faham, Pa. Kenapa setelah Emil dah hancurkan perasaan Ir, sanggup dia putuskan tunangan dengan Ir, sanggup dia lari dengan lelaki lain, Papa masih nak Ir terima dia. Alasan untuk kebaikan Ir. Memang susah Ir nak terima, Pa. Dia terpaksa buat macam tu, Ir. Dia sengaja tinggalkan Ir demi kebaikan Ir. Dia sengaja buat hubungan dengan Safwan supaya Ir benci dia. Asrama anak-anak yatim? Kenapa awak bawa saya kat sini? Di sinilah tempat anak-anak yatim menumpang kasih sayang. Di sini jugalah tempat di mana saya dengan Alung saya dibesarkan. Sebab tu kalau ada masa, saya akan datang tiap-tiap minggu. Tolong apa yang patut. Jadi inilah rahsia yang awak nak bagi tahu saya tu. Supaya Encik Naufal fikirkan semula perasaan Encik Naufal terhadap saya. Kalau ya pun saya tahu awak dibesarkan dekat rumah anak yatim, awak ingat perasaan saya ni boleh berubah. Saya ni Dina, kalau saya cinta seseorang, saya akan cinta dia sampai bila-bila. Lagipun kita senasib. Saya pun anak yatim piatu. Tapi Encik Naufal tu lain. Encik Naufal dibesarkan dengan penuh kemewahan oleh Tunku Iqbal. Saya dengan Alung saya, kami menagih simpati orang dekat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lama tak datang sini? Kenapa tak telefon dulu nak datang? Maaflah Umi. Ini siapa? Kawan ke? Cik Naufal, perkenalkan ni pengetua dekat sini, Umi. Umi. Ni pula Hafzan. Kami sama-sama membesar dekat sini. Cik Hafzan? Ya. Aku tak sempurna bila sendirian. Imelda dia ada masalah berkaitan dengan hati. Dia tak nak Ir tahu sebab dia tak nak Ir bimbang. Dia juga rasa dia tak ada peluang nak hidup lama. Sebab tu dia buat perkara yang boleh Ir bencikan dia. Kemudian dia putuskan pertunangan dengan Ir. Dia lari overseas. Dia cuba berubah. Lepas dia balik Malaysia, bila Papa jumpa dia, Papa rasa bertanggungjawab untuk jalinkan semula hubungan Ir dengan dia. Dah lama ke Cik Naufal kenal dengan Dina? Setahu saya, orang yang rapat dengan dia je yang dia akan bawa sampai ke sini. Oh, ya ke? Kenal tu lama tak lama lah, dalam setahun lebih. Mesti Cik Naufal ni lelaki yang istimewa pada Dina kan? Kalau tak, dia tak ada bawa sampai ke sini. Itu saya tak berani nak cakap. Cik kena tanya dengan dia sendiri. Cik Naufal sendiri macam mana? Encik pula? Apa maksud Cik Naufal? Yelah, Encik dengan Dina kan sama-sama membesar dekat sini. Sekadar kawan ke atau lebih daripada itu? Kalau saya kata lebih daripada itu? Dan baguslah. Tapi tak ada pula Dina bagi tahu apa-apa pasal Encik kat saya. Saya gurau je lah Cik Naufal. Saya dengan Dina sebenarnya dah lama dah tak jumpa. Bertahun dah sejak saya pindah ke JB. Ni kebetulan saya datang sini, saya singgah rumah mak dia. Itu yang saya jumpa balik dengan Dina. Oh, maksud Encik, Dina ni ada keluarga lain selain daripada Irsyad? Dina masih lagi mempunyai mak. Datin Iznaini. Selalu juga Dina telefon Alung. Kadang-kadang Dina balik ke sana. Bukannya Dina tak nak duduk dengan Alung, Umi. Cuma sampai sekarang Tengku Ir masih cari Dina. Memang Alung tak pernah datang sejak Dina tinggal dengan ibu?
Allah belum lembutkan hati dia. Kita kena banyak bersabar dan berdoa. InsyaAllah, Umi. Sebenarnya Along tak kisah Dina duduk dengan ibu. Cuma dia bagi amaranlah dekat Dina. Jangan sesekali paksa dia terima ibu. Dan apa-apa hal yang melibatkan ibu, jangan libatkan dia. Dina dengan Naufal macam mana? Tak ada apa-apa lah, Umi. Dina dengan Naufal tu kawan baik. Dia tu banyak bantu Dina. Tu je. Hafsat? Dia memang serius sukakan Dina. Dia sendiri bagi tahu ibu. Mel tahu, hati Alung ni taklah sekeras batu. Cuma hati yang dah luka tu susah nak hilang kesan dia, kan? Jangan nak sindir boleh? Tak, Mel tak sindir, Mel cakap ikhlas. Kalau hati Alung ni keras macam batu, mesti Alung tak rindukan Dina, kan? Okey, Alung, Mel faham perasaan Alung. Alung kan dah bertahun-tahun tinggal sama-sama dengan Dina. Dah membesar sama-sama, susah senang semua bersama. Mesti Alung rindukan saat-saat bersama dengan Dina tu, kan? Demi kebahagiaan Dina, Alung sanggup buat apa saja. Ya, faham. Tapi takkanlah Alung nak korbankan juga hati dan perasaan Alung. Maksud Mel? Okeylah. Mel minta maaf kalau apa yang Mel cakap tu buatkan Alung tersinggung. Tapi kan Mel rasa dah tiba masa kot Alung tinggal sama-sama dengan Aunty, dengan Dina. Susah lo nak datang kafe nanti. Alah, Alung ni alasan je tau. Bukan jauh sangat pun rumah Aunty dengan kafe. Tak apalah Mel, dah memang nasib Alung macam ni. Alung pernah rasa kehilangan bila ibu sendiri tinggalkan Alung di rumah anak yatim. Dah, kenapa Alung cakap macam tu? Dan sekarang ni pula, bila dia balik semula, Alung duduk sendiri tanpa adik. Tapi Alung juga yang tak bagi Dina balik kan? Sebab Tunku Irfan tu selalu datang cari dia. Bukan Dina yang tak nak tinggal dengan Alung. Tak lama lagi Mel pula lah tinggalkan Alung. Kenapa pula Mel nak tinggalkan Alung? Yelah, bila Mel dah kahwin nanti, mestilah sibuk. Mana ada masa nak jenguk Alung, nak jumpa. Okey, kalau macam tu Mel pun boleh cakap macam Alung cakap. Nanti bila Alung dah kahwin, Alung pun tak ada masa. Alung pun tinggalkan Mel. Alung takkan kahwin. Perempuan ni menyakitkan. Habis tu Mel ni menyakitkan Alung lah? Tak macam orang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kena apa lagi ni? Saya yakin Dina ada dekat sini. Selama ni semua orang tipu saya, kononnya Dina tak ada dekat sini. Berapa kali aku cakap adik aku tak ada kat sini. Aku ni baru balik kerja tau. Aku penat. Boleh tak engkau jangan ganggu hidup aku, hidup adik aku? Saya minta maaf. Abang, saya rasa abang tahu mana Dina. Kau ni tak faham bahasa ke atau tak erti bahasa? Jangan disebabkan pangkat, darjat, kau buat sesuka hati kau je. Saya tak ada niat macam tu, bang. Percayalah. Memang kau tak ada niat macam tu. Cuba sedar sikit perbuatan kau tu. Hidup aku, hidup adik aku. Habis tau. Disebabkan kau. Kau sedar ke tak? Saya cintakan dia, bang. Saya akan cari dia sampai saya jumpa dia.
Kau jangan lupa, kau tu tunang orang. Sedar diri sikit. Aku kenal Irfan. Kalau dah putih, kata dia, takkan menjadi hitam. Macam-macam alasan aku dah bagi pada dia. Dia tetap tak dapat terima Imelda. Dalam kepala dia hanya ada Irina. Apapun alasan Tengku, Imelda itu tak akan berhenti desak Tengku. Dia akan terus ambil kesempatan atas Tengku. Itulah. Sekarang ni aku terpaksa akur dengan segala kehendak dia. Duit dah banyak aku habis. Berapa dia nak aku bagi je. Ada satu cara je untuk selesaikan masalah ini. Kau tak nampak ke aku ni tengah berbincang, tak erti bahasa ke kau ni? Alah, setakat bincang orang suruhan, tak bawakan apa-apa manfaat pun. Dia suruh aku buat apa lagi? Intip setiap pergerakan aku macam tu? Tak nak pandang pula. Macam mana? Dah bincang tentang Irfan? Dah. Dia masih lagi dengan keputusan dia kan? Setahun I buang masa mengharapkan sesuatu yang tak bawa apa-apa keuntungan pun. Setahun kau nak duit, kau minta aja. Setahun kau duduk overseas, kau duduk senang lenang. Kau kata tak ada apa-apa keuntungan. I nak kahwin dengan Tengku Irfan, pewaris empayar perniagaan arwah bonda dia. Tengku faham ke tak? Ke Tengku nak saya mainkan rakaman yang ada suara Tengku tu? Baru Tengku nak faham. Imelda, aku minta engkau bersabar. Sementara aku cuba pujuk Irfan, itu pun kau tak boleh buat ke? Okey, tak apa. I sabar. Tapi I harap apa yang I dapat nanti berbaloi dengan kesabaran I. Faham? Baru je aku masukkan duit tu. Tengku, harga I makin mahal. Jangan terkejut kalau I gandakan jumlah yang macam selalu bagi kat I tu. Aku tak sempurna bila sendirian. Siangku gelap, malam bercahaya. Engkau melengkapkan semua kekurangan. Nadi yang tertunda kembali bernyawa. Segalanya telah berubah menjadi bahagia. Tetaplah bersama selamanya. Aku tak sempurna bila sendiri.